Shy 52, hello. Shay, hello. Natasha, hai awak. Hello, hi. Boleh share story kenapa awak nak jadi mak? Cantiklah mak. Kenapa awak nak jadi mak? Maksudnya, kenapa saya nak jadi maknya ke maksud you? Line MACD. Line I sangkut ke? Line I sangkut lagi ke? Tadi tu I rasa sebab I buka lagu kot, dia copyright. Tu yang dia sangkut, so I dah tutup lagu. Boleh dengar tak? Dengar tak I cakap? Ke sangkut juga? Kalau sangkut I dah tak nak buat live dah. Line I sangkut lagi ke? Sangkut ke line I? Kalau sangkut I nak end live. Loud and clear. Okay. Tadi tu sebab lagu I rasa. Sebab apa tu? Buka lagu dia copyright. Tadi ni soalan siapa ni? Natasha. Boleh share story kenapa awak nak jadi mak? Maksudnya I rasa soalan dia kenapa I nak jadi macam ni lah kot. Actually I start jadi macam ni pun dah lama. Dah. Fifi mana? Didi cuba tanya Fifi. Cuba DM Fifi suruh dia online. Nanti I invite lah dia. Jangan buka lagi, nanti kena tentang sebab copyright. Itulah I rasa sebab buka lagu tadi. Tadi dah 2 kali I buka lagu, dia terus start. Mungkin sebab copyright tak boleh kan. So I dah tutup lagu dah. Nak jawab soalan Natasha tadi.
macam mana, apa yang menyebabkan I jadi macam ni actually I start untuk jadi macam ni dari umur I 20 I rasa, kalau tak salah lah. Daripada umur I 20. And then daripada situ I slowly start berubah. Tapi I tak boleh nak salahkan orang. Memang betul itu diinfluencekan oleh kawan-kawan. Tapi bukanlah I tak salahkan dia orang pun. Itu salah diri sendiri sebab I yang memilih kan. Tapi mostly yang influence I tu sebab kawan-kawan jugalah. And sebenarnya naluri I bukannya tak suka perempuan. I pernah ada perasaan sayang dekat perempuan, tapi bukanlah sayang untuk make out, make love, tak sampai ke tahap tu lah. Setakat macam sayang tu as a partner, I boleh sayang. Tapi untuk lebih daripada tu tak boleh. Naluri I lebih tertarik kepada lelaki sebenarnya. Sebab dia I tak tahu apa sebab dia memang macam tu. So bila kita minat lelaki ni, of course lah, lelaki attracted dengan perempuan, minat dengan benda-benda cantik. So daripada situlah I start berubah slow. Start untuk bela rambut panjang. Sebab I sebenarnya seorang yang I tak suka. Sebelum I transition tu, before my transition, I tak tertarik kepada gay tau. I mean lelaki gay yang lembut ke, ataupun yang dia expose yang dia gay. I tak suka macam tu. I suka lelaki straight, lelaki betul yang dia tertarik dekat perempuan. So bila I suka lelaki yang macam tu, untuk I rapat dengan diorang tu, diorang lagi suka dengan orang yang berwatakkan perempuan. Jadi start daripada situlah I undergo my transition, berubah slow, bela rambut panjang, and then I started to ambil hormon. Daripada situlah slow. I rasa dalam umur I 20 kot I rasa. Sekarang dah nak masuk 3 series dah. So almost 10 years lah kot. Macam tu. Tapi I on off lah. I tak pernah undergo apa-apa surgeries. Tak pernah. I setakat ambil hormon je lah. Macam tu. I seorang yang takut darah sebenarnya. I tak boleh tengok darah. I phobia dengan darah. Nanti I rasa mual ke apa. So I tak pernah lagi lah ambil, I tak pernah lagi buat apa-apa operation ke. Belum lagi. Dan I belum lagi rasa nak buat. Belum. Agak turn off dengan sikap lelaki macam mana. I suka lelaki yang cool, yang jenis macam relax je, tak terlampau expose into social media. I suka lelaki yang jenis macam cool, macam abang-abang, yang macam tak expose sangat lah. I suka macam tu. Dan I tak suka orang yang memaksa. I rasa yang lain-lain tu tak ada kot. Yang lain tu macam biasalah, nak partner yang baik hati, benda-benda macam tu. Tapi untuk bercinta, orang macam tu lah yang cari. Tapi untuk berkawan, I tak kisah. I berkawan dengan semua je. Tapi my preferences partner, I suka macam tu lah, jenis yang cool. Even my partner sekarang pun, dia bukan jenis yang expose dekat social media. Yang tu I suka. Sebab I jenis kuat cemburu. I tak boleh tengok kalau I punya partner tu nanti orang tegur sikit ke, macam nak ngorat ke. Tak boleh. Cannot. So I suka cari orang yang low profile. Kebanyakan ni kalau low profile ni abang-abang lah. Dia orang matang kan. Jenis macam tu lah. So kuat cemburu sis. Thank you for sharing. Sopan lemah lembut. Dia ni memang sopan lemah lembut pun. Hai. Macam Ilyas lah. Contoh paling senang. Kau lain.
Ilyas ni kawan college I masa belajar dulu, and berkawan still sampai sekarang. Ilyas, kau bukan abang-abang no. Kau Ilyas bukan abang-abang. Ilyas cakap macam mana Ilyas abang-abang rempit. Itulah. And I suka lelaki Melayu. I macam tak boleh dengan bangsa lain. Bukan I berkawan tak kisah, tapi untuk partner lah, untuk jadi partner I prefer Melayu. I suka Melayu, tertarik dengan Melayu. Kalau bangsa lain tu I macam tak ada perasaan sangat. Berkawan boleh, tapi untuk apa orang kata fall in love tu tidak lah. I suka lelaki Melayu yang kulit gelap, kulit sawo matang. I suka macam tu. I tak suka yang Korea, K-pop. Tak, I tak minat sangat yang tu. Berkawan boleh lah, berkawan tak ada masalah, tapi untuk kita nak jatuh hati dengan dia tu tidak lah. Tapi kadang-kadang bila kita terlalu friendly sangat, nanti orang salah anggap, orang ingat kita nak mengorat dia. Itulah susahnya. Sebab orang macam I ni kan, kadang-kadang bila kita contact dengan seorang lelaki tu, nanti dia mulalah fikir macam kita nak ngorat dia, padahal kita tak ada perasaan pun kat dia. Gitulah. Okay, knock out dulu. Kau jaga diri senang-senang elok. Okay, baik ya. Siapa-apa nanti contact lah. Turn on dengan Malay. Betul. I dengan Melayu je. My sexual drive dekat Melayu je lah. Kalau yang lain tu berkawan tak ada masalah. You ada future planning untuk kahwin tak? As for the time being, I tak ada lagi planning untuk berkahwin buat masa sekarang. I tak pernah terfikir pun. Dan so macam ni tau, I fikir kalau lah satu hari nanti, kalau I berubah pun, I tak nak lah nanti I kahwin dengan perempuan tu hanya disebabkan I nak tutup mulut orang, kononnya I dah berkahwin. Tapi at the end of the day, I tak boleh nak bagi kebahagiaan tu dekat dia. So it's not fair lah bagi I. It's not fair untuk dia juga, untuk pasangan I tu. So buat masa sekarang, I belum tak pernah terfikir pun untuk kahwin. Sebab I takut I tak mampu nak bawa tanggungjawab tu. So as for the time being, I selesa macam ni. Even kalau I berubah pun, kahwin tu bukanlah my priority lah. I takkan prioritisekan untuk kahwin. Ada jodoh ada, tapi buat masa sekarang memang I tak pernah terfikir lah. Tapi in future, who knows kan. Dah jadi macam I dengan L. Jadi macam mana tu? Oh, you pun tak nak kahwin ke Didi? Kenapa Didi tak nak kahwin? Itulah. Sebab I fikir macam ni tau. Orang macam I, even though lah I tak ada plan untuk berkahwin, tapi who knows, I fikir daripada sisi positif tau. Sisi positif dia I fikir macam ni, mungkin nanti satu hari nanti bila my parents dah tua, so adalah orang untuk take care diorang ni. So tak adalah my parents nak risau nanti bila anak-anak dah berkeluarga, diorang akan kurang masa dengan ibu bapa. Jadi I rasa my first priority as for now, even kalau macam I tak berkahwin pun, tak ada rezeki untuk berkahwin, my priority will be my parents lah. Maybe bila diorang dah tua nanti, I pun dah tua, so I ada untuk jaga diorang, sebab kalau I berkahwin nanti, I kena lebihkan spend time dengan family, dengan keluarga mertua lagi. Jadi mungkin adik-adik I nanti semua nak kahwin, biarlah dia kahwin, tapi parents saya ada I untuk jaga. I fikir macam tu lah, on the positive side. Even though kalau lah ditakdirkan satu hari nanti I tak berkahwin, so that's my plan lah.
I ada masa untuk spend time dengan my family, untuk look for them. Yang tu tiba-tiba I dengan L. Mana I tahu sebab Amy dengan Jessica cakap macam tu. So I ingatkan you lagi L. So I cakap lah. Tadi Ilyas tu dia ada tanya. I tak sempat nak jawab tadi sebab I tengah live dengan Pak Arab tu. Ilyas tu tanya apa pendapat I berkenaan vaksin. Bagi I percaya, I dah cakap tadi dekat video sebelum ni, tapi I ulang balik lah. I bukan tak percaya COVID. I mean the COVID, the virus itself is real. COVID tu ada. I percaya benda tu. The virus might be there, but about the vaccine tu, I still macam 50-50. The main reason why I cakap macam tu sebab dia punya clinical studies tu terlampau singkat bagi I. Sebab virus tu baru setahun, and the cure untuk benda tu, vaksin tu dah keluar tak sampai setahun pun sebenarnya. So bagi I, tempoh dia buat study tu terlalu singkat bagi I lah. Bukanlah nak cakap I tak percaya ke apa, tapi I tak ada pengalaman. I mean I tak ada knowledge berkenaan dalam bidang medik untuk kaji benda tu. Tapi itu just my personal preferences lah, my personal opinion. I tak kisah kalau orang nak go for vaccine, it's up to them. Tapi itu adalah pendapat I sendiri. I macam kurang yakin lah, boleh katakan kurang yakin. So tapi kalau macam my family members nak ambil ke, then go for it lah. I tak adalah menghalang ke apa. I'm not against them. So itu pilihan masing-masing. If you think that you're comfortable, you're confident enough to take the vaccine, then go for it. Cuma as for the time being, I daftar untuk MySejahtera tu. Itu pun sebab I balik kampung bulan lepas, my parents suruh daftar. So I macam daftar je lah. Tapi still tak ada apa-apa update pun. So I just continue lah, go on macam tu. Vaksin tu. So I just apa orang kata, practice untuk sanitize regularly, jaga diri, pakai mask, benda-benda macam tu je lah. Social distancing, avoid crowd places, benda-benda macam tu je. So jaga diri sendiri je. Sebab I duduk kat KL seorang kan, sendiri. So jaga diri sendiri lah. Kalau macam kita dekat kampung dengan family, jaga family kita sama-sama. Itu je lah. You tak buat operation pun dah cantik. Memang tak buat apa-apa, belum undergo apa-apa surgery pun. Teringin tu memang teringin, tapi macam I cakap tadi, I seorang yang takut. I'm phobia dengan darah. Jadi I tak rasa lagi buat masa sekarang untuk cuba buat ke apa. Belum lagi lah. Dan doa-doa lah I tak sampai ke tahap tu. Alhamdulillah. Sorry. Kak Nasha rasa rakyat Malaysia mudah dihasut atau pengaruh. Nak cakap rakyat Malaysia tu, sebab konteks rakyat Malaysia tu dia luas tau. Sebab kalau I cakap rakyat Malaysia, dia holistically will refer to the whole Malaysian. Jadi bagi I tak adil. Sebab kalau macam kita nak kata mudah dipengaruhi ni, kebanyakannya, tapi tak semua. Mostly yang golongan-golongan elite ataupun golongan yang apa orang kata, terpelajar tu, mungkin diorang boleh buat research diorang sendiri. Tapi kalau rakyat yang biasa, typical Malaysian lah, especially we can consider them as a typical Malaysian, diorang jenis yang suka tangkap muat. I mean, ada benda viral,
diorang akan terus tangkap without doing their own research and then disebarkan. So benda tu yang menyebabkan mereka ni senang dipengaruhi. Bagi I, pendapat I macam tu lah. Not all but certain Malaysian mungkin mereka semudah dipengaruhi, tapi not all lah, most of them. Itu pendapat I, mudah dipengaruhi. Sebab zaman sekarang kan social media kan, everything go through social media. So senang lah untuk dipengaruhi bagi sesetengah orang yang mana yang tak buat research, jenis senang percaya, diorang akan go for that one lah. Pernah tak bila time you bagi IC dekat pendaftaran apa-apa, then orang tu tengok atas bawah macam terkejut? Pernah? I baru lalui benda tu semalam. Sebab semalam I ada I nak share berkenaan semalam juga sekejap. Semalam I went to Sentul sebab I ada urusan dekat sana for medical check up. I saja nak buat medical check up. I tak buat COVID test, tapi I buat for my medical check up. Saja je buat untuk quarterly. I buat quarterly, maksudnya macam 3 ke 6 bulan. 3 bulan sekali lah, lebih kurang macam tu. Tapi I usually buat 3 ke 6 bulan sekali. And I pergi sana untuk medical check up. I lalu roadblock. There's a roadblock. So polis tu, abang polis tu quite good looking lah, handsome. I tak tahu nama dia, tak tengok dia punya tag nama. Mula-mula macam kereta, I tengok kereta depan laju je jalan, laju je. Bila sampai I, dia buka, dia macam pandang kejap. Nak pergi mana, cik? Dia tanya. Nak pergi mana? Lepas tu I cakap lah, I nak pergi appointment. Dia tanya ada surat. I bagilah surat appointment letter tu. And then bila dia tengok nama, so ada nama kan kat situ kan, nama and IC. Ini dia pandang I. Pandang, lepas tu dia senyum. Okay, jalan. Itu je lah, dia pandang-pandang macam tu. Itu adalah yang recent one lah semalam. Bila polis tu tengok, and dia tengok IC, dia macam pandang-pandang. Itu je lah. Tapi yang teruk-teruk macam orang condemn ke apa ke, setakat ni alhamdulillah tak ada lah. Tapi normal lah untuk orang bila tengok you and then IC lain, diorang macam, tapi diorang tak adalah maki ke apa. Diorang jenis macam gelak-gelak macam kawan-kawan, macam tu je lah. And I nak cerita sikit pasal semalam I pergi buat I went for my medical check up. Macam cakap tadi, quarterly medical check up. I pergi buat check untuk my medical check up. Cuma semalam I buat untuk STD tau, sexual transmitted disease, ataupun STI, sexual transmitted infection. So I pergi buat yang paling utamanya, the most important one, I buat untuk HIV test. So HIV test I buat, alhamdulillah negatif. I saja je nak check, sebab doktor tu suggest untuk macam dia kata, why not you buat sekali untuk HIV test. So I macam okay lah, why not kan, buat. So I pergi buat HIV test. Sikit knowledge yang I nak kongsi. Okay, yang anggap ini adalah satu perkongsian ilmu, bukan I nak bercakap lucah ke apa, cuma I nak kongsi. Okay, for example, if you have you had a sexual intercourse, I mean through penetration, tak kisahlah penetration ke oral pun, sebenarnya you ada apa orang kata, probability for you to get the HIV tu still ada. Okay, contoh I bagi contoh. The scenario is like this. I had sex dengan orang A hari ni, and then esok ataupun minggu depan I pergi buat HIV test. The HIV test might be negative. The probability untuk HIV test tu jadi negatif memang sangat tinggi. You kena faham, kalau you had a sexual intercourse dengan someone, the window period, kita panggil window period, jangka masa untuk that apa orang kata, virus tu can be detected, boleh dikenal pasti dalam badan kita sekurang-kurangnya dalam sebulan. Okay, especially sebab dia ada beberapa penyakit ni window period dia banyak ni, lama ni.
dia punya window period untuk penyakit ni, duration dia panjang ni. So untuk HIV normally by sebulan. It's better for you kalau macam contoh you have sex hari ni 26 hari bulan, so on the 26th of June nanti baru you pergi buat HIV test. Sebab kalau you check sekarang ataupun you have sex malam, you check hari ni ataupun minggu depan, result tu memang akan negatif. So the result I can consider it's not valid tau. So untuk you detect betul-betul sama ada you ada HIV atau tak, check selepas sebulan. After sebulan, sebab sebulan tu dia punya window period for the virus, for the antibody untuk can be detected dalam badan you. So tapi dia tak semestinya, it's not apa tu orang kata tertumpu kepada sexual intercourse melalui penetration je. You kena faham, even though you buat oral sex pun, oral sex, sorry to say, ni hanya perkongsian. Oral sex tu maknanya macam contoh you blow job, you blow job your partner ke kan. So benda tu pun risiko untuk you dapat walaupun you tak buat sexual intercourse. So benda tu pun the probability for you to get the infection is high. So janganlah ada orang fikir macam I tak sorry I cakap I tak main pun, dia tak FI pun, tapi kita orang hanya BJ je. Even though you're BJ without using a condom especially, sebab normally I can guarantee that normally lah orang-orang yang buat oral sex ni diorang tak pakai protection, so the chances for you to get the HIV pun still high. So you kena aware lah berkenaan benda tu, sebab skeptical minded orang kita kadang-kadang HIV ni can be transmitted into sexual intercourse yang true penetration je. Sebenarnya bukan macam tu. Oral sex pun the probability untuk you dapat pun tinggi. So pergilah buat medical check up tu regularly, sekurang-kurangnya dalam 3 bulan sekali. Ada je tempat-tempat center yang sediakan rapid test yang your identity, your details will be anonymous, so diorang tak expose you punya personal details, so tak ada orang tahu pun. So you go for that one. Ada yang buat for free, you pergilah dekat mana-mana NGO untuk buat that test. Tapi bukanlah I nak maksud I menggalakkan you to have sex, no. Cuma kalau macam you ada orang kata khilaf pernah terbuat, so go and check lah. Bukannya untuk diri you saja, untuk orang-orang nanti in future. For example, kalau you nak berkahwin, so for your partner punya safety juga, kita tak nak lah. It's better for you to, prevention is better than cure. Tapi kalau you still dekat early stage tu, it's better for you to dapatkan consultation and medication at the early stage. Jangan tunggu dia dah melarat. So go, pergi buat. Bagi I memang you tak rugi pun, sebab itu kesihatan kan. I suka Kak Najah sebab ada ilmu dan fakta bila bercakap, bukan nak jatuhkan orang. Mostly tak ada ilmu dan kosong, tapi saya mahu. Thank you Lisa. Saya suka cara awak bercakap. Thank you Sure N. Betul, seks rambang tak pakai protection daripada sentuhan alien. Betul. Tak semestinya. Okay, kalau macam tadi kita bercakap melalui oral sex kan. Oral sex tu macam contoh UBJ dia punya private parts. Tapi kalau you kissing pun, orang yang contoh orang ni ada HIV and orang ni bercium dengan dia, and dalam mulut orang HIV ni ada ulcer, contohnya ulcer yang berdarah ke apa yang you tak nampak, and then pun boleh terjangkit. Kalau dalam mulut dia tu ada ulcer, ada luka yang berdarah ke, still can. So kena be extra careful lah berkenaan benda-benda tu. Kak, line problem ke? Ya ke? Line I problem ke? You all dengar tak? Ke line I problem? Sangkut ke? Line I sangkut ke? Sangkut lagi ke line kita? Kalau sangkut, kita dah malas nak buat live dah.
kalau sangkut kita nak end life. Sekarang dah okey ke? Ke masih sangkut lagi? Tadi sangkut sekejap. Oh, tadi sangkut Sekarang dah okey dah? Ke masih sangkut lagi? Okey dah. Oh, suara I dah boleh dengar Kan kalau suara kita tak boleh dengar kan masalah pula. I tak tahulah line I kenapa. Kalau biasa okey je, tapi ni bila live kadang-kadang sebab dah lama sangat kot. Okay, itulah yang I nak share tadi berkenaan STD, Sexual Transmitted Disease. I share tu tujuan I untuk self-awareness lah, bukannya untuk I menggalakkan you untuk buat benda tak elok. Kita berkongsi tu untuk prevent. Anggap macam tu. Kita bukan jahat tau kak. Kita dikelilingi kawan transgender dan most dah buat hubungan dan tak buat test HIV, STD and so on. Saya kalau boleh tak nak campur makan dengan diorang sebab takut risiko. Betul? Boleh jadi juga. Sebab tu lah kalau it's better for you to keluar mana-mana ke, especially kan you pergi kedai makan ke apa, it's better for you to bring your own cutleries lah. You bawa lah you punya sudu, utensil sudu, straw. Kan ada sekarang zaman straw kaca, straw. It's better for you to bawa macam tu lah, to prevent that kind of infection. Lagi senang macam tu. Lagi zaman sekarang COVID kan. So better you bawa you bawa you punya barang-barang yang sama. Bawa barang-barang sendiri. I tengah sambil baca komen melalut dah. Sis nak tanya, dah ada buat operation ke nak bagi besar? Buat masa sekarang I belum lagi ada niat untuk buat. Masih lagi belum sampai ke tahap tu. Macam I cakap tadi, I ni fobia dengan darah. Even kalau macam nak cocok hormon pun, kalau ada keluar darah sikit, I jadi macam nak hitam. So tak boleh. I tak sanggup. Even pergi buat test malam pun, dia ambil darah pun I macam sakitnya. Itulah. Buat konten dekat YouTube but this lagi boleh? Boleh, insyaAllah. Let's double live. Let's L. Tapi kejap, sebab tadi ada orang kata line aku sangkut. So aku end live ni. Sebab yang ni pun aku takut nanti dia dekat sejam. Aku buat live baru, kita double live dekat situ. Boleh tak L? L okey tak? That's why sedih tau. Kita nak kawan-kawan kita baik daripada segi kesihatan jasmani mental. Cuma bila bercakap dengan orang yang tak ada knowledge dan diorang pun tak ada willing nak ambil langkah berjaga-jaga penat kak. Betul? Dia sebab dia lebih kepada diri sendirilah. You kena take a good care for yourself. Then only baru. Sebab kadang-kadang ada orang yang selfish. So kita kena fikir juga orang sekeliling. Kadang-kadang kawan-kawan kita sendiri. So saling ingat mengingati. Bukanlah kata kita baik, tak. Tapi you ada ilmu tu, you share dengan kawan-kawan you. Tak semestinya nak kena tunggu you jadi baik dulu baru you boleh share benda-benda macam tu. Keep on sharing. Benda yang elok tu you sebarkan. Sebab ilmu yang bermanfaat tu pun nanti boleh tolong you dekat akhirat nanti. So kalau ada ilmu yang bermanfaat, even though you, sebab kan ada orang kata dengarlah nasihat walaupun daripada seorang pelacur something like that. So dengarlah walaupun seorang yang bermasalah, orang yang jahat ke, orang yang perangai dia tak berapa okey, kalau nasihat tu baik, kita ambil. Macam tu je lah. Thanks Sudi menjawab soalan saya. Thank you juga sebab bertanya. So nanti about this video, nanti I akan repost balik dekat my IGTV. And nanti I akan re-upload this video dekat YouTube lah, for those yang mana tak sempat tengok kan. So at least nanti knowledge tu adalah, tak adalah dia habis kat situ je. Hai
Miami. Hi Safwan. Safwan ni one of my friend, budak Putrajaya. Berubah dia jadi baik dah dia. Okay, so I nak end live sekejap. Sekejap lagi akan live balik dengan my kawan L. Live ni I nak end sebab nanti I takut cukup sejam. I end live ni dulu, kejap lagi nanti masuk balik, okay? So, itu saja perkongsiannya. Bye you all. Assalamualaikum. Mwah.